Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutawifah Alisa. Okay, di sini adalah gambaran bagi Mekah Al-Mukarramah. Mesti ramai yang tertanya, apakah itu maksud Mekah? Mekah bermaksud menghindarkan. Menghindarkan apa? Menghindarkan sesuatu yang tidak diingini, sesuatu yang buruk, bala, bencana, semua seperti penyakit juga. Jadi seterusnya ialah kalau kita tengok Madinah ataupun masjid-masjid, dia akan ada keistimewaan tersendiri. Jadi kita akan tertanya-tanya, apakah keistimewaan Mekah? Baik, Mekah ini adalah satu kota yang sangat-sangat istimewa. Kerana apa? Kerana di sinilah lahirnya seorang insan bernama Muhammad. Siapakah Muhammad? Muhammad itu adalah seorang rasul dan juga kekasih Allah, yang mana beliau juga adalah seorang nabi. Baiklah, mesti kita saya tahu mesti ramai yang dah kenal siapakah Muhammad. Mesti famous, itu adalah Rasulullah, Nabi kita yang terakhir. Tapi kat sini saya nak kongsikan sedikit lagi. Maksudnya kita refresh baliklah, kita refresh tentang Rasulullah. Kat sini kita refresh supaya kita dapat menambahkan lagi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal pada hari Isnin pada tahun Gajah. Okey, baiklah. Pada tahun Gajah, apakah tahun Gajah? Okey, tahun Gajah ini adalah tahun yang di mana seorang Raja Abraha telah melancarkan peperangan ke Mekah, ke Kaabah. Kerana apa? Pada waktu itu Raja Abraha ini ada sebuah gereja, yang mana gereja beliau sangat besar. Gereja beliau terletak di Yaman. Negara beliau terletak di Yaman, yang mana memang niat beliau nak bina gereja tu besar-besar sebab dia nak tandingi Kaabah. Sebab dia tengok Kaabah ni ramai sangat orang datang ziarah. Kalau kita tengok kat sini memang ramai sangat. Jadi bila dia dah bina gereja tu, dia masih lagi tidak berpuas hati, dia rasa dengki lagi. Sebab apa? Sebab dekat bila dia dah bina gereja, masih juga ramai lagi orang yang berbuat ibadah di Mekah. Jadi selepas dia rasa dia geram sangat tu, dia pun kumpulkan bala tentera untuk menyerang Mekah. Jadi bila dia dah kumpulkan tentera semua, dia membeli gajah yang besar-besar. Waktu tu memang zaman tu kan orang-orang besar. Jadi dia pun beli gajah-gajah. Waktu dia beli gajah ni kalau sekarang kita panggil tempat tu Afrika lah. So dia beli gajah-gajah daripada Afrika. Kemudian dia orang seranglah, mula nak menyerang Kaabah. Tapi waktu sampai je di depan Kaabah itu, gajah-gajah tu mula rasa cemas nak serang Kaabah. Sebab yelah, gajah tu haiwan memang tak ada akal, tapi Allah turunkan rasa cemas dekat gajah-gajah tu sebab nak serang Kaabah. Kaabah ni kan tempat Allah, jadi Allah jaga. Lepas tu kat situ berlakulah kekacauan waktu tu sebab gajah-gajah tu tak nak bergerak kan. Jadi waktu tu orang-orang tu turun dan seranglah Kaabah tu kan. Tapi waktu tu Allah menurunkan bala, yang mana Allah datangkan burung ababil beserta dengan batu daripada neraka. Jadi orang-orang kafir tu dihujani oleh batu-batu daripada neraka dan mereka matilah kat situ. Termasuklah gajah-gajah yang mereka beli pada waktu itu. Kesimpulan daripada cerita ni, orang Raja Abraha tu memang tak dapat nak takluk dan nak hancurkan Kaabah ni sendiri. Seterusnya, apa lagi keistimewaan kota Mekah ni? Bukan kelahiran Nabi Muhammad sahaja menjadi keistimewaannya. Selain itu, dekat sini juga setiap doa kita dimakbulkan. Macam kita tengok kat sini hadis, innahu yustajabu du'aul muslimi 'inda ru'yatil bait, yang bermaksud sesungguhnya dimakbulkan doa seorang muslim ketika dia memandang Kaabah. Nampak tak? Kat sini kita, kalau kita datang kat sini, kita memandang Kaabah pun, kita punya doa semua dimakbulkan. Selain itu, solat di Masjidil Haram pahalanya dilipat gandakan berbanding dengan solat di masjid-masjid yang lain. Sabda Rasulullah lagi, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, Al-Masjidil Haram wa Masjidil Hadha wa Masjidil Aqsa.
Yang bermaksud janganlah kamu bersusah payah bermusafir untuk menunaikan solat, melainkan bermusafir untuk solat di 3 masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjidku ini iaitu Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Maksudnya bila kita solat dekat sini, pahala-pahala kita semua dilipat kali gandakan. Bila kita solat di Masjidil Haram, pahalanya 100,000 kali ganda. Tetapi bila kita solat di Masjid Nabawi, pahalanya 10,000 kali ganda. Seterusnya, di Mekah juga terdapatnya Telaga Zamzam yang telah dipilih airnya untuk menyucikan hati Rasulullah. Macam mana tu? Okey, kan pernah kisah yang familiar yang kita pernah dengar, yang kita selalu dengar lah. Biasanya ialah waktu Nabi kecil tu kan, yang Nabi disucikan hatinya oleh malaikat. Allah menurunkan malaikat, kemudian belah dada baginda dan menyucikan hati baginda menggunakan air Zamzam. Baiklah, seterusnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah bersabda, "Man rani fi manamihi faqad rani, fa inna syaitanu la yatamathalu bi wala bil ka'bati." Barang siapa bermimpi melihatku, sesungguhnya dia benar-benar melihatku, kerana sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupaiku dan juga menyerupai Kaabah. Maksudnya dekat sini insya-Allah kalau kita banyak-banyakkan berselawat apa semua, insya-Allah kita akan dapat bermimpi dengan baginda. Bila kita dapat bermimpi dengan baginda, itu adalah satu anugerah dan juga peluang yang sangat hebatlah. Sampaikan kalau tak hebat dia takkan ada hadis lah, betul tak? Jadi kat sini sampai dia baginda sendiri mengeluarkan hadis, maknanya beruntunglah kita. Walaupun kita tak dapat hidup pada zaman baginda, tapi kita dapat bermimpi saja pun sudah cukup. InsyaAllah itu saja yang saya ingin kongsikan pada kali ini. Semoga kita semua dapat menambahkan kecintaan, dapat menghayati lagi kisah-kisah Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabat baginda.